Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Hasbiyallahu li dini, cukuplah Allah saja yang menjaga agamaku. Hasbiyallahu lima ahammani, cukuplah Allah saja yang menjaga kepentinganku. Hasbiyallahu liman hasadani, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang hasad denganku. Hasbiyallahu liman bawa alayya, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang memarahiku. Hasbiyallahu liman kadani bisu'in, cukuplah Allah saja yang menjaga orang-orang yang berbuat keburukan kepadaku. Hasbiyallahu li'indal maut, cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika aku mati. Hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, cukuplah Allah saja yang menjagaku di saat aku di dalam kubur. Hasbiyallahu indal mizan, cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika hari pertimbangan. Hasbiyallahu indas sirat, cukuplah Allah sahaja yang menjagaku ketika meniti titian sirat. Hasbiyallahu allazi la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, cukuplah Allah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia, dan aku berserah kepadanya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wal miswa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa latam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaquna wa ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ya subhanallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu subhanallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah anta himal dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa lagi untuk sambungan pengisian tadabbur ringkas Al-Quran ayat 236 insyaAllah pagi ini. Sebelum itu kita mula dengan surah Al-Fatihah insyaAllah. Sambil-sambil itu kita share dalam grup insyaAllah. Mohon share insyaAllah. Saya ni
InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung ayat 236 insyaAllah. InsyaAllah. Saya masih share lagi. Okey. InsyaAllah ayat 236 Al-Baqarah, hukum bercerai sebelum bersama dengan isteri. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok ayat ni, dalam nota ni tak ada dicatatkan ayat ni. Kita tengok terus ayat Al-Baqarah ayat 236 insyaAllah. Dua, tiga, enam. Okey, dah jumpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ya, maksudnya tiada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh, yakni yang digauli, atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu mengikut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu mengikut kesanggupannya, iaitu memberi pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajipan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ayat 236, hukum bercerai sebelum bersama dengan isteri. Tengok kupasan ayat. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mengenai hukum yang berkait masalah penceraian suami dan isteri yang belum disentuh atau belum bersama pada belum disetubuhi, dan pada masa yang sama belum ditetapkan mahar atau mas kahwinnya. Situasinya apabila seseorang lelaki itu telah bernikah tetapi dia tidak suka kepada isterinya. Ini mungkin berlaku disebabkan lelaki tersebut tidak melihat wanita itu secara jelas sebelum berkahwin. Misalnya dia mungkin dinikahkan melalui aplikasi Skype ketika PKP contohnya, Perintah Perkawalan Pergerakan, atau dia dinikahkan dengan pilihan keluarga tanpa melihat siapakah wanita tersebut terlebih dahulu. Apabila sudah dia menikah, timbul perasaan tidak suka kepada isterinya setelah melihat wajah secara bersekemuka. Akan tetapi lelaki itu masih belum bersama dengan isterinya itu dan belum ditetapkan maharnya.
Dalam kes sebegini, hukumnya tidak berdosa jika suami menceraikan isteri yang belum disentuh, yakni yang belum mereka setubuhi dan belum mereka tentukan maharnya. Lelaki tersebut boleh meninggalkan, yakni berpisah dengan isterinya. Berpisah dengan isterinya itu dengan syarat dia memberikan isterinya mut'ah sebagaimana ditentukan oleh syarak, iaitu sesuatu yang diberikan sebagai penghibur dan mengubati luka hati isteri yang telah diceraikan. Jika mereka mampu, hendaklah mereka memberi hadiah seperti beg tangan, duit yang banyak dan emas untuk mengembirakan hati isteri yang hendak ditinggalkan itu. Jika tidak mampu, berilah sewajarnya dan berpatutan. Ini dibolehkan sebenarnya. Ada sebab, ada syaratnya. Inilah kewajipan seorang lelaki yang muhsinin, iaitu melakukan kebaikan dengan cara yang terbaik dan cemerlang. Belum menyentuh isteri, belum juga ditetapkan mahar, tetapi dia memberi sesuatu yang dengan nilai yang tinggi kepada bekas isterinya. Orang ini adalah orang yang cemerlang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama Nabi Yusuf yang bersabar dan masih melakukan kebaikan kepada abang-abangnya walaupun dia telah ditipu dan dizalimi. Hebatnya, ya. Walaupun ditipu, walaupun dizalimi, masih lagi dibuat kebaikan, dibuat kebajikannya. Allah Akbar. Ya. Hebatnya Allah, orang yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat betapa hebatnya ayat 236 surah Al-Baqarah. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat memuliakan seorang wanita dan memandu seorang lelaki ke jalan yang benar. Ayat ini memandu pada para seorang lelaki ke jalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ini memuliakan wanita. Memuliakan wanita. Jaga wanita. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan ayat 236, hukum bercerai sebelum bersama dengan isteri tersebut. Terusnya ayat 237 yang mewakilkan ayat ini, bayarlah mahar jika sudah ditetapkan. Sambungan tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu man faradtum illa an ya'funa aw ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansa'ul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, sebelum kamu gauli, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 daripada yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka yakni membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah itu. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ayat Al-Baqarah ayat 237. Maksudnya kupasan ayat ini. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pada ayat ini tentang hukum berkaitan tentang penceraian atas
antara suami dan isteri yang belum bersama atau belum disetubuhi, namun sudah ditentukan mahar atau mas kahwinnya. Jika mahar telah ditentukan, bayarlah atau berilah setengah 1/2 daripada mahar itu, kecuali jika wanita itu tidak mahu. Tetapi ada juga lelaki yang memberi lebih mahar atau memberi semuanya kepada wanita itu. Inilah sikap insan yang terbaik, yakni memaafkan, ya'funa. Maksudnya suami memaafkan dan memberi seluruh mahar kepada wanita itu. Sikap ihsan ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan sikap mulia, iaitu memberikan lebih daripada yang seharusnya dan mengambil haknya lebih sedikit daripada yang semestinya. Sikap yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dididik kita walaupun dalam keadaan situasi bercerai, bersama isteri, bercerai dia, dua-duanya ada lagi bab takwa dengan Allah Ta'ala, takut dengan Allah Ta'ala, tawaduk dengan Allah Ta'ala, wara' dengan Allah Ta'ala, alim terus, tidak baran, tidak panas, tidak marah. Itu yang hebatnya di sisi Allah Ta'ala, iaitu sifat ihsan, iaitu terbaik, ya'funa, memaafkan sama antara satu sama lain. Sesungguhnya Allah SWT tidak mahu terjadinya permusuhan di antara orang yang telah berpisah. Allah tak mahu bermusuh, kadang-kadang berkurun-kurun, kadang-kadang bermusuh kerabat, bermacam-macam, berketurunan musuh tu. Itu kesilapan kita. Justru berpisah biarlah atas dasar takwa. Berilah yang lebih kepada pasangan, dan jangan lupa atau buat lupa kebaikan yang ada di antara suami isteri sebelum bercerai. Yang masih ada isteri, janganlah pernah melupakan kebaikannya atau sesuatu masa yang dulu. Suatu konflik pun Allah Subhanahu Wa Taala aturkan segalanya dengan baik. Apatah lagi yang sedang berada dalam keadaan rumah tangga. Hargailah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Nak bercerai, nak berpisah, masih lagi dalam dasar takwa. Sebab tu kita kena renung bab perbuatan-perbuatan kebaikan. Jangan buat lupa kebaikan antara pasangan. Jangan kita lupakan. Jangan pernah melupakan kebaikannya semasa dahulu. Bila dah konflik pun Allah masih aturkan segalanya dengan baik. Gaduh macam mana pun Allah uruskan. Allah aturkan, Allah undang-undangkan segalanya dengan baik. Apatah lagi yang sedang berada dalam alam rumah tangga. Mohon argai. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi segala perbuatan kita akan membalas setiap amal tersebut. Allah Maha mengetahui, Allah memerhati, Allah mengintai dan macam-macam lagi. Bila kita sedar Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, pasti kita akan berbuat yang terbaik. Begitu cantiknya aturan yang Allah beri untuk kita ikuti. Memberi maaf adalah lebih dekat. Beri maaf lebih dekat kepada takwa. Hargailah pasangan dan rumah tangga yang dibina atas dasar takwa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan terperinci dalam Al-Quran tentang peraturan berumah tangga untuk menyelamatkan kita, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Itu diaturkan cantik. Bukan saja-saja berumah tangga, bukan saja-saja nak seronok pasangan, tak. Memang Allah uruskan, ada peraturan-peraturannya. Contohnya cantik rumah tangga tersebut dengan dasar takwa. Itu sebab tu Allah mengawasi kita ni, segala perbuatan kita ni Allah awasi.
dan akan balas setiap amalan yang kita buat. Bila kita sedar Allah Maha melihat, pasti kita akan membuat yang terbaik. Sisi kamera kat mana-mana saja. Bukan sisi kamera yang dipasang oleh company itu, tidak. Sisi kamera Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat. Begitu cantik aturan yang Allah beri untuk kita ikuti. Memberi maaf adalah lebih dekat kepada takwa. Itu salah satunya bab takwa. Portion dia memberi maaf, ihsan kita pada pasangan. Hargailah pasangan dan rumah tangga yang dibina atas dasar takwa. Allah SWT menyatakan dengan terperinci dalam Al-Quran tentang peraturan berumah tangga untuk menyelamatkan kita bukan di dunia saja, tetapi di akhirat. Mesejnya, pertama, memahami hukum wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi oleh suaminya, namun telah ditetapkan maharnya. Kena balas balik cara yang terbaik. Yang kedua, membina rasa cinta, keutamaan dan kebaikan antara dua keluarga, iaitu keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak lelaki, agar jangan sampai perceraian menjadi sebab dalam permusuhan dan perpecahan. Walaupun berpisah, walaupun bercerai, antara dua kerabat keluarga itu masih bersilaturahim. Tapi sekarang payah pasal dua-duanya tidak takut dengan Allah Ta'ala, lari pada bab ihsan, tak nak langsung bab ihsan, semuanya ada bab ego, bab sombong dengan harta, dengan pangkat, dengan status dia. Akhirnya berpisah bercara berpecah dengan permusuhan, perpecahan. Dan yang ketiga, sikap ihsan dan memaafkan adalah disukai Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memberi maaf lebih dekat kepada takwa. Ni. Tolong ambil perhatian, ya, bab ihsan. Maksudnya kena renung kita, bab ihsan ni kena teruskan di mana saja kita berada. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung terus, ya. Habis 238 hingga 245. 238 Al-Baqarah, bab menjaga solat. 238 hingga 239 ayat yang menceritakan bab solat. Kemudian 240, 242 wasiat nafkah tahun bagi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, yang mati oleh suaminya, dan muta'ah bagi setiap wanita yang talak. Kita terus baca ayat 238 insyaAllah. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Kupasan ayat ni, ya. Sebab nuzul ayat ini, bahawa Nabi SAW menunaikan solat zuhur pada waktu hari yang sangat panas. Pada waktu itu solat dilaksanakan di alam terbuka, ketika panas matahari terasa sangat menyengat. Solat seperti itu sangat berat dirasakan oleh sahabat-sahabat baginda. Maka turunlah ayat ini dan menyuruh melaksanakan solat bagaimana berat sekalipun. Diriwayat oleh Ahmad Al-Bukhari di dalam tarikh, Abu Daud Al-Baihaqi dan Ibn Jarir yang bersumberkan dari Zaid bin Sabit. Hadis pada Rasulullah SAW. Ya, berat macam mana pun solat kena uruskan juga. Pada ayat halaman sebelumnya,
Allah Subhanahu Wa Taala ada menjelaskan hukum berkait dengan hubungan kekeluargaan, nikah, talak, iddah, mut'ah dan penyusuan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan membimbing orang yang beriman untuk menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat 5 waktu secara umum dan solat wusta secara khusus. Hal ini seakan mengingatkan agar persoalan keluarga tidak membuatkan manusia lupa atau leka dengan kewajipan yang utama, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum kekeluargaan memang berkait rapat dengan solat. Sebab tu dalam keluarga tak boleh tinggalkan bab solat. Saling mengait, iaitu jaga solat, lagi hebat hubungan kekeluargaan. Maksudnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu paling hebat. Tidak boleh diungkaikan, tak boleh dilekakan. Bila ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada bab interaksi dengan Allah Taala, ia membimbing, akan membimbing bab iman untuk menjaga hubungannya dengan Allah Taala. Itu antaranya. Kalau kita dapat perhatikan ayat ini dimulakan dengan kata perintah, peliharalah semua solat. Maksudnya jagalah ibadah solat. Jagalah ibadah solat walau dalam keadaan trauma, galau dan trauma sekalipun, atau menghadapi penceraian. Janganlah menjadikan perkara itu kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab solat ni terlalu hebat. Walaupun dalam keadaan nak berpisah dengan isteri, solat tu dijaga. Itu yang ada timbul ihsan, ada timbul maafkan. Bab takwa dengan Allah SWT. Apakah ini maksudkan dengan solat al-wusta? Ulama berselisih pendapat dengan maksud solat al-wusta dalam ayat tersebut. Perbezaan ulama mengenai perkara itu boleh dibahagikan kepada 10 pendapat yang boleh dirujuk dalam kitab-kitab tafsir terkemuka. Antara 10 pandangan itu, pendapat paling sahih ialah mengatakan solat al-wusta ialah solat asar. Pendapat ini turut dipegang oleh ulama fiqh dengan berhujahkan kepada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama-ulama hadis lain. Walau apa jua pandangan yang kita inginkan, yang ingin ditekankan pada ayat ini ialah keutamaan kita beribadah, keutamaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walau sesibuk mana pun kita dengan urusan dunia. Hubungan dengan Allah pastikan kita teruskan ataupun kita jaga. Umat Islam dikatakan umat wasatiyah, iaitu umat pertengahan yang tidak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terlalu ekstrim di dunia dan tidak juga ekstrim di akhirat. Di dalam hubungan suami isteri, ada suami mengharapkan isteri menjadi orang yang patuh mengikut peraturannya. Begitu juga dengan isteri yang mengharapkan suami juga mengikut peraturannya pula. Jika kedua-duanya mengikut peraturan, maka tidak akan timbul masalah. Yang menjadi masalah ialah apabila suami dan isteri saling tuduh-menuduh sehingga berlakunya perpisahan. Dalam hal ini, isteri dan suami kembali solat dan menjadikan insan dan menjadi insan yang qanitin. Jangan pernah berasa masing-masing lebih baik sehingga bergaduh. Perangai sebegini tidak akan membawa ke syurga. Justru peliharalah solat walau dalam keadaan apa jua pun. Walaupun dalam keadaan jua
apa jua situasi yang kita hadapi. Itu cerita bab solat. Mesejnya yang ingin disampaikan dalam ayat ini ialah pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan suami isteri agar jangan terputus hubungan dengan pencipta mereka. Jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, suami dan isteri. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menjaga solat dan juga solat wusta. Yang ketiga, hubungan suami isteri mungkin dilanda masalah kerana keduanya tidak khusyuk, tidak merendah diri dan tidak ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jika menghadapi cabaran dalam rumah tangga, suami isteri mesti solat dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 mesej yang diceritakan dalam ayat nombor 238, insya-Allah. Takat turut pagi ni kita sambung ayat 239 petang ni, insya-Allah maghrib. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bekalan, ada perisai, ada petunjuk daripada Allah Taala, insya-Allah. Yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita bendung masalah di dunia yang menghala kepada bab yang menjauhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri yamina wa khdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasufu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu suwa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi adza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis samai was samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع عليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحسنا بالجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت تحسنا بالجبر والجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت تحسنا بالجبر وتسمنا بملكوت الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير سبحان الله العلي الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان منان سبحان الله مسبح في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته InsyaAllah jumpa bentar lagi insyaAllah.